Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit dan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So 3 hari Zul tak buat video review apapun, tapi Zul ada updatekan info-info pergerakan chart ataupun arah market dan analisis di Discord channel. So di Discord channel anda hanya dapat kata join Discord channel hanya dengan join YouTube membership. So nanti Zul akan tunjukkan caranya. So pagi ni Zul akan tunjukkan arah. Sebenarnya kita berada di bulan 4. So kita dah kata mode DCA selama 4 bulan. So dah masuk 4 bulan iaitu bulan 4 ni. So ni 2 hari bulan. So Zul akan tunjukkan ke manakah arah movement seterusnya untuk dalam market. Selepas 3 hari ni Zul di-sharekan di channel. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap almost close berada 1.2, iaitu kita berada di 1.18 trilion. Kemudian volume hanyalah 31 nombor untuk hari Sabtu Ahad, volume tak banyak. Kemudian BTC dia meningkat balik pada 45 last 3 day kepada 46.4. So harga ataupun summary untuk pergerakan semalam, tengok total market drop banyak 0.16%, volume drop hampir 30%, iaitu 28.87. BTC dominant terus meningkat banyak sikit ya, 0.02. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 28.5, iaitu almost break kita punya major resistance. Major resistance modalkan 29k ataupun 28.9. So kita belum break lagi, kita berada di major resistance. Dia akan tunjuk chart, anda akan nampak untuk Bitcoin dalam tempoh 24 hour tak drop banyak pun, 0.1, 0.2, hanya berlaku sideways saja daripada start last week. Daripada last week kita hanya sideways saja. So untuk Ethereum 1.8 drop banyak 0.9%. Lain-lain altcoin juga ada SRP drop 5.8 lepas kita pump. So kita monitor. So ada bagi untuk bullish signal daripada harga 34 sen. So kita ada major sampai 56 sen. Price dah sampai pun dah berlaku reaction. Nanti kita akan tengok sikit SRP apakah movement seterusnya. Kemudian lain-lain altcoin, Dogecoin naik 6%. So ada juga yang request Dogecoin, bukan Shiba, kita akan jumpa tengokkan sikit. Matic tunjukkan nak buy untuk minggu lepas, tak buy lagi sebab apa, belum ada posisi cantik. Kenapa? Nanti akan terangkan. Matic dan bukan di Matic, itu akan terangkan di Bitcoin, dan sebab di Bitcoin itulah menyebabkan tu tak buy lagi beberapa altcoin. Tapi ada saja altcoin yang dah boleh buy pun tanpa menunggu untuk di Bitcoin. Itu akan tunjukkan sikit. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Bitcoin, iaitu chart kita, iaitu chart Bitcoin. So dalam tempoh 3 hari, apa yang Zul share kan untuk ringkasan untuk dalam 3 hari ni, Zul di-sharekan untuk analysis di 1 hour, 4 hour dan di daily. So anda boleh monitor, tengok. So di 1 hour, apa yang Zul monitorkan di 1 hour? 1 hour Zul monitorkan pergerakan bullish dan bearish, iaitu arah pergerakan 1 hour. Normallah 1 hour kita tak kata price itu boleh bertukar dalam masa sekejap sebab dia 1 hour punya candle. So kita ada pergerakan bullish yang ada mana point breakout ni, channel ni ialah potential untuk kita pergi ke kawasan 29 point ataupun 30k. Yes, kita dah breakout, cuma kita ada resistance di sini daripada swing high ini to swing low ini. Kita ada buat resistance kita untuk Fibonacci, dan itu kata price sekarang buat reaction dan belum lagi breakout untuk journey ke 30. Walaupun kita dah breakout bullish channel ni untuk price kawasan ni, tapi kita pun tengok respect di kawasan 28.9 ataupun 29 ni adalah kawasan kita major resistance. Kenapa major resistance? Kalau pergi ke daily, anda akan nampak nanti. Inilah kita dapat major resistance. Sebelum ni kita ada 29.30 ni ataupun 29.88 ni support, dan kita break, kita dapat lower low di 15.5. Currently kita test, iaitu consider macam kata yang movement lebih besar, breakout dan retest ada katakan drop more below, ataupun kita akan melepasi kawasan major resistance, dan major resistance ni akan bertukar support, dan itulah good untuk kita drive price ke kawasan 50k. So itu yang untuk kita perlu tahu apa yang kenapa 28 ataupun 29k itu major resistance. So back to 1 hour. So back di 1 hour adalah kita nampak pergerakan ni. First kita ada journey untuk bergerak ke 30. Dan journey ini adalah expectation untuk kita price breakout major resistance, dan major resistance ni akan berubah jadi support. So mana yang halangan currently ada resistance ni. So kita perlu monitor yang ni. Dan resistance ni sekiranya break, ke manakah arah movement target? So kita ada target untuk bullish bullish channel, bullish panel ni untuk price sampai ke 30.
So kita align tak dengan kita punya kawasan Fibonacci. Swing high ini to swing low ini, price breakout ni 1.6, 1.2, 1.2, 1.2, 29, 1.6, 30.1. So align, meaning price ni adalah dalam range kawasan 1.2, 1.6. So price ini boleh berlaku. Sekiranya untuk confirmation untuk kita begitu, walaupun dah break ni, kita perlu lagi another confirmation untuk Fibonacci ni untuk break box resistance ni untuk price drive ke kawasan 30, dan itu officially kita akan breakout untuk di kawasan ni. Tapi breakout di 1 hour belum lagi confirmation, kita perlu tunggu di daily, iaitu candle daily close above major resistance ni. So itulah untuk di daily. Kemudian untuk potential drop pun ada, sebab apa kita berada di kawasan support dan resistance Fibonacci untuk di 1 hour, dan kita dapat juga detect satu bearish pattern ni. So bearish pattern ni macam mana? Price ini akan ada nampak reaction dia adalah dengan price break daripada high ni, low ini, breakout saja. Sekiranya breakout kawasan ni, meaning kita nampak momentum untuk breakout ke 30 tak ada, meaning kita akan turn over kepada support, dan support point breakout ini adalah sekiranya breakout ni, kita nampak price akan return balik kawasan support. So untuk di 1 hour kita boleh ringkasannya adalah kita punya price sedang buat berinteraksi antara support dan resistance ni. Adakah break ini untuk break major resistance atau ke support, dan break support ni untuk journey ke kawasan 25k balik sebelum kita dapat movement balik. So kenapa the expectation untuk price jatuh di 20, masih 25? Nanti tu akan terangkan, iaitu penerangan dia adalah di daily nanti. So itulah di 1 hour. So 1 hour kita consider sideways. Untuk movement seterusnya kita perlu tunggu breakout kita punya resistance ataupun box support ini. So itulah di 1 hour. Di 4 hours pula apa yang fundamental? 4 hours fundamental adalah lebih kepada bullish. Kenapa bullish? Bullish tapi ada signal bearish. Kenapa? Nanti tu akan tunjukkan bearish itu, nanti tu akan tunjukkan di daily. So di 4 hours kita nampak hanya satu pattern yang kita ada, satu pattern ini. Consider dia ada dua juga sebenarnya. First bullish yang ini, iaitu price breakout ni sama juga dia akan align dengan 1 hour. Kemudian kita boleh consider yang ni pula high ini to high yang ni. Kita draw, kita akan buat apa? Ini kita buat satu kata rising channel tu. Rising channel sama juga bearish, iaitu price kena breakout ni adalah possible untuk price drop ke bawah. So untuk Karim juga dua holding segala pembelian untuk di Bitcoin, altcoin tak masalah. Altcoin ada saja altcoin yang boleh cantik buy. Cuma kalau kita buy masa ni dengan keadaan condition Bitcoin kawasan ni, possible kita punya position buy tu mungkin tak ada sebarang movement positif, tak profit pun, mungkin dalam sikit negative profit. Sebab apa? Momentum naik itu tak ada, sebab apa? Bitcoin tak ada berlaku pergerakan. Itu akan terangkan. So untuk di 4 hours sama juga macam ni, kita ada tambah bullish dan juga kita ada bearish pattern tu. Tak monitor ini, biarkan saja. Sebab tu cakap ini kita berada di kawasan major resistance. So basic rule untuk buy dan sell, iaitu di kawasan support kita buy, di kawasan resistance kita only untuk jual. Tu minit untuk buy di kawasan resistance, tak boleh beli lagi kawasan ni, iaitu kita perlu tunggu untuk break dan retest barulah kita buy. So untuk di Bitcoin kali itu hanya waiting saja, dan kuartal signal kuartal naik tu ada, drop pun ada. Cumanya sebab kita berada di kawasan resistance, zone more expectation kan untuk drop. So drop yang macam mana untuk, ataupun position yang macam mana yang akan menyebabkan zone buy ataupun DCA sekiranya price berada kawasan ni. So yang zone nak adalah nak drop ke kawasan Omar dalam 25k. Kenapa? Kalau kita pergi ke daily, itu akan terangkan. So inilah daily. So anda akan nampak kan daily, so ada share kan, dalam Discord channel antara box support yang potential untuk menyebabkan kita boleh buy DCA untuk Bitcoin ataupun momentum. So kita ada support yang ni dan support yang ni. So first support di kawasan ini adalah mostly kita ada kawasan gap. Gap kita iaitu bearish gap, iaitu normal untuk kawasan ni, iaitu daripada swing low ini to swing high Fibonacci, kita akan dapat support ni. Kemudian minus support yang kecil atas tu adalah kita dapat daripada point yang ini. Kita dapat point yang ini, low ini to high ini, kita dapat support ni. So kita ada 25k. Tu jangkakan possible ke price drop kawasan ni, kita akan dapat kita punya position untuk aku kata buat bear trap sebelum ada momentum yang strong untuk naik ke atas. So kenapa? So let's go, kita pergi, kita akan terangkan di chart dan akan tengok nanti. So pertama kali kita nampak di 1 hour dan 4 hours pun nampak, iaitu kita nampak satu bearish pattern, iaitu kita buat higher high di price, RSI buat lower high. So meaning ini high low. Meaning kita nampak apa? Ini adalah pergerakan kita panggil bearish engulfing. So bearish divergence, meaning price adalah currently momentum adalah drop bawah itulah lebih tinggi. So apa yang tu nak tengok adalah tu nak tengok price drop
check out price ke kawasan almost 25k ataupun ke kawasan yang ni, mana-mana pun tak adalah. Tapi yang penting Zul nak tengok RSI ini drop ke oversold dan stok RSI juga berada oversold, baru kita akan dapat momentum seperti ini. So yang ini kita baru nampak ada momentum untuk naik. So drop ke kawasan ni ada, ataupun Zul jangkakan ke kawasan 25k saja. Drop ke kawasan ni akan ada possible untuk kita akan push price ke kawasan 32, dan 32 pun 32 adalah seperti kita dah break major resistance dan kita akan possible buat sideways kawasan ni. So breakout, kita buy kawasan ni, breakout, retest nanti sama juga kita akan dapat RSI lebih kurang sama, stop RSI, dan dia satu buy, position 2 untuk buy. So 2 position buy untuk kita buy, sama ada kita dapat 2 position buy ataupun kita dapat satu aja breakout retest untuk ni. So mana pun dia akan tunggu untuk confirmation retest untuk buy, dan dengan keadaan RSI dan stop RSI di daily di mana oversold. So kenapa dia tak nak buy lagi kawasan ni walaupun stop RSI oversold? Disebabkan RSI kita berada di kawasan overbought. So kenapa position ini? So kita sebagai contoh boleh tunjukkan ini kuartal kita satu contoh ataupun satu pergerakan yang kita boleh monitor sedikit dekat aja. Pertama kita tengok di kawasan ni apa yang berlaku. So yang pertama kita tengok RSI almost berada around yang sama. Kemudian apa yang berlaku di kawasan ni adalah stop RSI. Stop RSI juga berada consider lebih kurang sama, iaitu stop RSI berada almost dalam kawasan close oversold. So kenapa kita tak buy kawasan ni walaupun stop RSI berada oversold? Sebab apa? Ini yang boleh berlaku. Kita berada di resistance, kemudian price kita nak jangka naik tapi tak naik, sebab tu kita tunggu confirmation. Tak ada confirmation, apa berlaku? Price drop, dan price drop itu apa berlaku? Shake out dalam market. Price buat stop RSI mesti lagi berada oversold, RSI berada oversold, dan apa berlaku net? Kita ada momentum yang strong. So inilah kawasan yang nak buy. So ini yang kita buy tu bulan 3 tu ada buy kawasan ni, tapi tu tak buy kawasan lain tu hanya buy Cardano saja. So alhamdulillah Cardano tu daripada rally 32 sen untuk semalam tu tengok Cardano dah pun hampir 40 sen. So nanti kita tengokkan performa untuk Cardano. So itulah untuk kenapa tu tak buy kawasan ni. So range kawasan ni pun lebih sama di punya kawasan ni. So meaning kita perlu tunggu untuk RSI dan stop RSI reset ke oversold baru kita buy. So potential untuk berlaku jatuh lah Bitcoin jatuh ke kawasan 25 ataupun ke kawasan major resistance. Tu jangkakan seperti kita tu 25 aja. Kenapa 25? Kita ada resistance beli yang berjumpa di support. So meaning sekarang kita ada range ada 32 dan 26. So ada possible shake out sikit, kemudian berlaku kenaikan untuk approach ke 32, dan kita akan buat survey kawasan ni, survey sebelum kita buat another movement yang lebih besar untuk berjourney ke kawasan major resistance di kawasan almost box ini dalam kawasan 50k plus. Itulah untuk tahun ni. Jangkakan tahun ni insyaAllah kita dapat breakout 29 ataupun major resistance ni. InsyaAllah tahun ni 2023 kita akan dapat hit kita punya board resistance iaitu dalam 50 sebelum berlaku huge rejection balik drop ke almost dalam 30, dan inilah kuasa last buy kita potensi untuk tahun 2024 sebelum tahun 2025 kita dapat buran. So itulah analisis untuk di 1 hour, 4 hours dan daily. So currently holding sebarang pembelian untuk Bitcoin dan beberapa coin, dan pagi ni juga apa coin yang cantik untuk kita buy. Contoh tu akan tunjukkan contoh satu coin yang consider banyak je coin boleh buy. Contoh coin yang tu nak tengok GRT. So GRT price dalam range ni antara 1.4 dan 14 sen 12 sen boleh consider beli. Cuma juga kan kalau anda buy kawasan ni possible dia akan sedikit gimana sebelum naik. Sebab apa? Momentum untuk di Bitcoin tak ada, sebab chart altcoin ni bergantung pada Bitcoin ya. Kalau Bitcoin berlaku kenakan barulah altcoin jatuh, barulah Bitcoin naik. Altcoin naik, kalau Bitcoin jatuh expectation altcoin juga akan turut jatuh. So ini untuk lain-lain coin yang cantik, contoh di VRA dah kawasan di support tu. Siapa nak buy kawasan ni cantik sangat buy. Cuma price kawasan ni mungkin dalam punya buy tu tak akan ada dalam positive profit. Mungkin dia sideways dalam aku kata positive profit tak, aku kata tak banyak pun jual. Aku kata nak jual pun tak untung, nak hold pun expected akan dalam break candle lagi. Tu taklah, biarkan saja kalau anda buy untuk untung. Tapi sini position cantik di Bitcoin akan naik. Cuma di VRA ni siapa nak DCA now adalah good time untuk DCA. Taklah anda nak weekly ke monthly ke, ialah now untuk good thing untuk dapatkan aset anda. Contoh VRA. Kemudian satu lagi contoh di tu nampak di block. Okay, block pun sama. Block iaitu price yang masih belum di kawasan return. Yang position outcome macam ni, anda perlu expectation buy tapi belum lagi dalam profit. Contoh apa yang Zul buy dulu dalam Cardano. So Zul nak cari position, contoh Zul nak cari position yang cantik adalah Zul cuba trend untuk punya buy adalah untuk buy dan terus dalam profit. Contoh itu bulan lepas Zul ada buy Cardano. Zul ada buy Cardano dalam 30 sen.
So apa yang berlaku ni, iaitu masa tu RSI berada oversold, stop RSI berada oversold, sama juga align di Bitcoin juga berada oversold dan berlaku sikit kenaikan. So apa yang berlaku, position ni buy saja dalam hari tu terus dalam profit dan sampai hari ni sentiasa dalam profit, dah pun sampai di mana tu. Baca juga walaupun Cardano ni adalah good range untuk long term, kalau anda buy kawasan ni taklah anda perlu fikir untuk long term, tapi kalau untuk dalam mungkin sebulan dua, mungkin position ni tak dalam profit. Tu kita lebih kepada mental punya kata treatment ataupun mental punya kata condition untuk tengok. Sebab tu dia katakan sebarang pembelian tu currently do training untuk buy di oversold. Tu lawan untuk kata keadaan FOMO tu. Tapi untuk long term investment tak ada masalah. Itu yang anda perlu buatkan. So juga kan contoh di Matic. Sama juga ni Matic adalah good, sama macam VRA tadi, good buy. Dalam kawasan bot ni adalah good buy untuk long term, tapi kenapa tu tak buy. Last buy tu siapa nak buy ni adalah oversold kari, walaupun over kawasan ni. Macam juga akan RSI ni belum touch kita punya line kuning, sebab tu tak buy. Tu nampak berlaku, walaupun ada berlaku doping, naik balik still lagi kita kawasan yang sama. So meaning siapa anda buy 2 minggu seminggu lepas, position dia masih lagi belum dalam profit, position still lagi dalam sama. Tu taklah good untuk tak ada drop, tapi juga akan itu adalah consider macam juga kita nak training, tu punya buy tu adalah buy saja, kita price terus dalam profit ataupun lebih profit lah. Tu itulah yang tu training kan. So meaning untuk di Matic misalkan Zul tunggu untuk RSI dan stop RSI oversold juga. Tetapi sekiranya Zul nampak Bitcoin dulu jatuh ke 25k, insyaAllah kita akan dapat Matic akan cuba push balik drop ke dalam bot yang lebih murah dalam 90 sen ataupun close to $1, iaitu RSI oversold dan stop RSI oversold. So sekiranya berlaku RSI oversold dan stop RSI oversold, amat-amatlah bullish di Matic. Sebab apa? Price akan buat lower low, price akan buat higher high, lower high. So meaning ini adalah kata bullish engulfing. So expected akan ada huge pump selepas itu. So meaning untuk Matic, siapa nak buy DCA pun taklah. Memang Zul pun fikir nak DCA Matic ni, sebab apa? Nak reducekan tu punya average. Another RM1,000 Zul buy, average Zul akan drop sebanyak almost ke 1.3. 2,000 insyaAllah Zul akan drop dalam almost 1.12. So Zul expected kalau Zul invest 2,000 untuk hari ni dengan position ni, Zul akan close Zul punya position almost dalam kawasan ni. Sebarang kuarter pump di Matic, Zul punya position untuk Matic akan dalam profit. So itulah beberapa altcoin yang boleh buy. Banyak lagi altcoin, kalau Zul nak coverkan tak cukup untuk kata review pagi ni. So let's go, kita pergi. Pertama tadi Zul nak pergi adalah SRP. So SRP video pagi ni mungkin lama sikit. So SRP, first kali SRP dah touch mana SRP, kita ada target sebelum ni 48 sen, 56 sen. Tu price dah sampai dan berlaku reaction je kan. Akan expectation boleh berlaku reaction kawasan ni, sebab apa? Kita ada kawasan resistance yang strong. Dah pun berlaku reaction, RSI pun berada overbought, stop RSI pun berada overbought. Bukan time untuk beli di kawasan 56. So currently apa berlaku di SRP? SRP pagi tadi ataupun hari ni jatuh sebanyak hampir berapa persen? Hampir 6%, 5%. So apa yang berlaku? Adakah great buy untuk di SRP? So SRP kita ada di kawasan mana support ni, kawasan 48. So kita akan tengok next buy adalah good atau tidak, menunjukkan as kita ada trendline ni. So untuk SRP ni kita jangkakan daripada point ni, kita boleh ambil daripada yang ni, low ini, last high, last pump, last low, last high. Consider support yang boleh tengok adalah kawasan ni, ataupun yang lebih drastik kita nampak swing low ini to swing high, dan kita akan dapat support di kawasan ni. So mana-mana dalam drop almost dalam kawasan box support ni adalah great buy untuk buy. Dan sekiranya kita dapat iaitu daily RSI dan stop RSI berada oversold, ini bermakna good untuk anda DC untuk long term. So untuk DC untuk SRP, anda boleh tengok dalam kawasan box ini ataupun mostly yang paling cantik adalah kawasan trendline ni. So mana-mana drop di kawasan ni, kita akan tengok bila nak buy adalah bila RSI berada oversold, stop RSI berada oversold, insyaAllah anda akan buy posisi yang cantik dan buy saja kawasan tu. Tak sampai dalam sehari 2 hari pun posisi akan profit, dan dia akan kekal dalam keadaan profit. Sebab apa? Kita dalam pergerakan uptrend, iaitu lower low, high high, lower high, expected another high high. So kita nak buat di lower high tu, lower high yang cantik bila RSI dan stop RSI di daily berada di oversold. So itulah di kuartal SRP. Kemudian kau apa nak tengok lagi? Okey, lupa tu nak pergi ke ruangan komen. Ruangan komen 3 hari lepas opinion tentang Shiba. So Shiba macam juga akan adalah very high risk kuartal investment. Boleh buy, cuma janganlah kuartal fokus Shiba 100% untuk anda punya portfolio. Contoh dia punya Shiba, kita akan tengok dia punya analisis. Shiba juga akan consider boleh buy untuk long term. Sebab apa? Chart dia, kita ada monitor ni, iaitu kita ada support ni.
So whatever price Shiba dalam kawasan ni adalah good term untuk long term. So price kita dah breakout pun huge channel ni, cuma tak adalah huge pump. So consider kita dah breakout ni, dan consider currently kita berada di kawasan minor support. Swing low ini to swing salah technical pula. Swing low to swing high, dan kita nampak price kali juga berada di minor quarter Fibonacci ataupun kita panggil support. So untuk long term, kalau anda nak Shiba high risk investment, anda boleh buy mana-mana dalam kawasan ni untuk dapatkan coin anda. Kemudian itu siapa kalau buy kawasan ni, contoh yang ni kecil ni, iaitu RSI oversold, untuk RSI oversold juga, mana anda position tu memang kalau anda buy kawasan ni, iaitu dalam kawasan, tunjukkan zoom in sikit price dia. So kalau anda buy di kawasan ni, itu meaning anda dah dalam profit. So ini position yang kita nak. So kalau anda buy kawasan ni, mungkin price akan sideways lagi di dalam kawasan ni. So walaupun dalam board ini adalah opportunity untuk anda buy untuk long term, dan price expected akan naik atau tidak, menunjukkan inilah high risk, tapi ini adalah potential. Kalau anda nak invest Shiba Inu, ini time adalah time untuk buy. Bukan nak buy masa price tengah pump. So kita price tengah kata consolidation. So inilah good position untuk siapa-siapa invest untuk long term, dan make sure anda invest duit seperti Allah. Sebab apa? Shiba Inu adalah high risk investment. So itulah untuk chip. Kemudian Uniswap sekali, boleh tak? Okay, Uniswap apa dia punya movement? Lama tegak tengok Uniswap. So Uniswap sama juga. Uniswap dah pun breakout dia punya channel. Currently kita berada di kawasan support ni. So macam ni akan whatever Uniswap berada di kawasan support antara $6 ke $5 ni adalah great buy untuk long term. Dan nampak Shiba ketiba pula. Nampak untuk di Uniswap ni berlaku sedikit bullish ataupun minor support pun kita tengok. Last low ini to last kenapa tak lekat? Last low ini tengok balik. Okey, kenapa tu mention kan? So, nanti kau tengok kan. Low ini to high ini. Okey, tu ada dia punya connection problem sikit. Okay, masih record. So apa yang nak tunjukkan adalah daripada ni, low ini to high ini, kalau tarik Fibonacci kita akan dapat minor support di kawasan ni. So kalau nak draw banyak support, memang penuh kita punya chart. Tu dah draw kawasan ni. So meaning dalam kawasan ni adalah great buy. So tengok support resistance untuk minor pun break support ni, price drop bawah. So kita ada range kawasan ni. So apapun untuk di Uniswap, kita boleh katakan dalam around $6, $5 ni lah great buy untuk long term. So itu untuk Uniswap. Kemudian next comment, Fetch AI, Sandbox, Avac. So boleh kita tengok Sandbox dan Avac dulu. So Sandbox, Avac. So Avac dekat je. Avac lama juga tak tengok. So Avac, okay, so ada masalah connection sikit kot ni. Untuk internet banyak. Tu kena tengok balik. Supposedly tu punya internet okey aja. Okay. So Avac, apa yang berlaku di Avac? Di Avac menunjukkan Avac ini adalah peluang keemasannya untuk anda buy. Sebab apa? Price belum lagi breakout kita punya channel dan masih lagi consolidation. Consolidation juga atas kita punya kawasan major support. Tu near kita punya kawasan support almost dalam $10. So meaning untuk Avac ni, siapa-siapa yang nak invest untuk long term, ini adalah peluang keemasan anda untuk letak anda position buy. Menjadikan tak perlu tunggu pun kuartal ini adalah lebih pada long term, anda buy saja monthly, weekly. So selagi mana price berada kawasan ni, collect asset sebanyak boleh sebelum breakout ni. Breakout ni insyaAllah kita akan dapat journey ke kawasan kita punya all time high balik, kawasan 140 lebih. So dalam ada huge opportunity untuk di Avac, dan Avac juga insyaAllah tu akan buy juga dalam masa kata dalam beberapa bulan lagi. Sebab apa tu nak fokus punya top 5 dulu, Phantom dan Matic, lepas tu baru tu akan turunkan Avac, Solana dan beberapa altcoin yang lain. So Avac antara tu punya next coin, dan Solana selepas tu complete Phantom dan Matic, dia akan fokus pula untuk Avac, Solana dan ada di Chainlink, di Uniswap. Itu dia akan downkan dia punya coin. So Phantom Matic insyaAllah dia akan cuba completekan bulan 4 ni. Phantom dan Matic bulan 4 dan 5. Kemudian nanti bulan 6 ke atas dia akan complete pula Avac dan Solana, dan dia akan drop coin lain. So itulah dia punya step by step. Dia ada dia punya tier dia punya coin tu. So Avac good term, siapa nak buy kawasan ni, good kata buy untuk long term Avac. Kemudian satu lagi tadi Sandbox. So Sandbox Metaverse punya coin, Sandbox adakah good buy untuk long term? Sandbox 63 sen. Sandbox dah pun breakout kita punya
major falling down ni ataupun kita punya downtrend kepada uptrend, cumanya dia tak buat huge pump lagi. So tak huge pump ni adalah opportunity sebenarnya, dan kita dah draw pun swing high, swing low ini to swing high ini kita akan dapat support. So whatever price touch kawasan ni adalah great buy. Dan great buy yang lagi buy tu siapa dah dapat tu opportunity pertama itu, iaitu dapat lower ni. Price tak dapat dah lower ni sebab apa? Ini dah low, RSI berada oversold, stop RSI berada oversold. Anything price drop kawasan ni tu tak jangkakan price drop below di kawasan ni. So mana-mana price drop kawasan ni close dalam 60 sen adalah consider good buy untuk long term. So siapa yang dapat kawasan ni menunjukkan posisi yang Joe cari-cari, iaitu RSI oversold, stop RSI oversold, price in support. Kita buy kawasan ni insyaAllah. Anda buy kawasan price anda still sentiasa dalam keadaan profit. Anda punya portfolio tu sentiasa dalam green candle. So itulah untuk di sandbox, good buy untuk long term dalam kawasan box ini. Kemudian Fetch AI, Fetch AI dulu lupa Fetch AI. Okay, ada buat di Binance itu. Kita akan tengok kan movement dia. Tu last coin untuk Fetch AI. So macam juga kan, Tuan dijangkakan untuk price ini pump ke kawasan major selang 80 sen sebelum buat bullish signal dan berlaku balik ke rejection. So adakah good buy untuk currently? So kita ada support di kawasan 28 sen. So whatever price near 28 sen adalah good time untuk anda invest untuk long term. Cumanya currently adakah kata RSI oversold? Tak pun berada oversold. Cuma untuk DCA boleh cantik, tapi tak boleh expectation kan anda position tu akan dalam positif. Sebab apa? Price macam itulah, tak RSI dan stop RSI tak macam cantik untuk movement untuk buy terus dalam profit tu. Tapi untuk long term boleh. Cuma kita tengokkan untuk di daily ni apa yang berlaku. Kita nampak the consolidation pump. So ini kita boleh gunakan tu. Swing low ini to swing high ini kita akan dapat support, dan price itu currently berada dalam kawasan support. Yang lebih besar adalah daripada last low ini. Low ini to high ini kita akan dapat support, dan support kita adalah mostly dalam kawasan ni. Sorry, yang ni last pump, higher high, lower low, higher high, lower low. So ni kita akan dapat support, dan support kita adalah mostly dalam kawasan ni dan near dalam 30 sen. So meaning mana-mana price drop dalam kawasan support ini adalah great buy untuk long term untuk di Fetch AI. So tapi kalau anda DCA, tak apalah, anda beli DCA je kawasan ni. Rezeki anda kalau price drop lagi below, itu adalah consider rezeki untuk buy lagi lower ataupun kumpul aset sebanyak boleh. Itulah untuk Fetch AI. So ada tak yang tertumis? So tak ada dah. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So pagi ni review panjang sikit. Sebab apa tu tak ada buat aku kata live untuk bulan puasa ni. Memang tu punya schedule untuk malam memang tak sempat nak buat live untuk bulan puasa. So ini tu akan buat review sebelah pagi saja. So apa-apa pagi ni panjang sikit sebab apa dah 3 hari tu tak buat untuk explain Bitcoin. Sudah beberapa request untuk altcoin. So currently untuk ringkasan Bitcoin, so hanya tunggu movement untuk pergerakan oversold, sebarang breakout, retest ataupun over aku kata bull ataupun bear trap dan bounce. So sama ada breakout dulu ataupun drop bawah, itu yang sama ada di kawasan 28 ataupun kawasan breakout, retest ataupun drop pump. So itu yang Zu tunggukan, iaitu Zu tunggu untuk pancalah RSI dan stop RSI mestilah berada oversold, baru Zu akan position untuk buy di Bitcoin. Sini dapat posisi begitu, minit Zu akan green signal untuk buy mana-mana altcoin. Cuma untuk altcoin je ada je, banyak je altcoin yang boleh buy, cumanya position itu adalah more kepada untuk long term. Anda tak boleh expected buy untuk hari ini dalam seminggu dua dalam profit. Mungkin anda akan dalam negative profit. So Zu dah tunjukkan dulu masa Zu buy di Koti apa yang berlaku, Zu buy di height dan Zu jangkakan price tu boleh drop, dan memang price dah drop dan tak masalah pun, anda perlu be ready anda punya mental. Dan sampai hari ni Zu ada buy bulan awal bulan 3 tu untuk Koti tu masih lagi dalam negative profit. Itulah aku kata dia punya sebab apa kita buy di kawasan resistance, bukan di kawasan price yang betul. Itulah aku kata dia boleh berlaku. So kan Zu nak elak pergerakan itu berlaku, sebab tu cakap Zu tunggu moment yang betul-betul cantik barulah Zu akan buy. So sekarang pembelian Zu akan sharekan dalam Discord channel, dan sembarang tak ada review Zu akan update juga dalam Discord channel. So sekiranya anda nak berminat untuk support channel Zu, senang aja anda pergi Zu punya channel dan klik button join membership. Kemudian selepas anda join membership, anda cari home video live playlist community, anda akan nampak satu ruangan membership ni akan anda hanya nampak selepas anda klik button join, dan dalam membership ni akan ada satu message yang macam ni, dan anda hanya perlu klik read more. Bawah read more ni akan ada satu link untuk ke Discord channel,
dan anda klik saja Discord channel tu, automatik anda akan masuk dalam Zul punya Discord channel dan Zul ada share kan. Contoh yang ni Zul ada share kan semalam dan beberapa dalam 3 hari ni selepas Zul tak alhamdulillah kita hit. Contoh Zul ada share kan iaitu movement untuk ke 28k. 28k. Alright, yang ni untuk short term kita nampak price untuk ke 28k dah pun sampai maknanya, kemudian berlaku reaction. Sebab apa? Walaupun tak buy, walaupun ada signal boleh, ini adalah di 1 hour saja. Kita ada 1 hour di 4 hour. So currently kita hanya menunggu saja price di kawasan resistance. Kita hanya kumpul modal, insyaAllah sampai moment cantik tadi kita akan buy. Dan Zul akan maklumkan sebarang pembelian Zul, dan Zul akan tunjukkan bukti sekali apa saja coin Zul buy, berapa Zul buy di dalam Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa di review. Assalamualaikum. Bye bye.